السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id, muka surat 6 baris 7 daripada bawah. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka bersabda ia, dan jikalau bahawa seorang laki-laki yang masuk di dalam neraka, kemudian dikeluarkan dia daripadanya, niscaya mati ahli dunia daripada busuk bahunya. Sama perbahasan berkaitan dengan api, sifat api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril untuk sifatkan bagaimana keadaan api neraka itu berlaku. Maka sambung katanya, dan jikalau bahawa seorang laki-laki. Jadi sini laki-laki bukan makna perempuan tak masuk neraka. Ini dia panggil, kalau bahasa Arab ni dia panggil lil ghalabah lah. Mana contoh dalam Quran sebut ya ayyuhallazina amanu. Orang-orang beriman tu kalau ikutkan kaedah bahasa Arab, laki lah. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman yang laki-laki, masuklah kalian ke dalam Islam seluruhnya. Dah orang perempuan tak masuk Islam ke? Jadi lelaki di situ makna lil ghalabah, dia ambil hak ghalib lah. Jadi masuk sekali perempuan. Tu kaedah bahasa Arab je tu. Jadi laki-laki sini bukan tak termasuk perempuan, masuk sekali lah perempuan. Jadi seorang laki-laki yang masuk di dalam neraka, kemudian dikeluarkan laki-laki tadi daripada neraka, niscaya mati ahli dunia daripada tu kerana lah, daripada yakni kerana busuk bau orang tu. Itu salah satu kesan orang yang masuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia keluar dengan sekira-kira kalau ahli dunia ni kita lah. Bukan nak kata ahli dunia orang laki-laki yang baru keluar daripada neraka tu mati belaka. Mati seluruh manusia sebab menghidu bau busuk orang laki-laki yang baru keluar daripada neraka. Mana bukan setakat panas, bukan setakat menyakitkan, bahkan busuk pula. Mati dengan sebab busuk. Jarang lagi kita dengar mati ni sebab busuk. Saya hidup bau busuk sampai mati, tak ada. Biasa tak ada lagi cakap ni.
Maka menangislah, habis dia cerita pasal neraka tu, maka menangislah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menangislah Jibril. Kita dah sebut dah minggu-minggu lepas, nak sebut Jibril boleh, nak sebut Jibril boleh. Dalam Quran tu ada qiraat belaka, cara baca. Kalau Quran kita Hafs, riwayat Hafs daripada qiraat Asim, dia tak ada lah Jibril, dia ada Jibril. Yang ada Jibril ni ialah rakan sekelas dia Syu'bah. Imam Syu'bah, riwayat Imam Syu'bah ambil daripada gurunya Nafi', ambil daripada gurunya Asim juga. Dia ada Jibril. Dia tidak ada Jibril, dia ada Jibril saja. Kesimpulannya dua-dua boleh guna belaka. Jibril boleh, Jibril boleh. Bukan makna kalau sebut Jibril, Jibril salah. Bukan bermakna kalau sebut Jibril, Jibril salah. Bukan. Dua-dua betul belaka. Maka dia kata, maka menangislah Nabi SAW dan menangis Jibril. Jibril hak cerita tu pun menangis juga. Mana mereka ni dapat feeling, dapat rasa neraka ni lagu mana dengan sebut sifat saja. Kita kalau sebut sifat Tuhan belum tentu takut lagi. Mengaji tauhid, sifat pendengaran Allah, sifat pelihatan Allah. Allah Ta'ala melihat segala benda, sama ada tersembunyi ataupun yang tak sembunyi. Allah dengar segala benda yang ada, sama ada suara atau bukan suara. Kita ni apatah lagi Allah Ta'ala dengar. Tapi masih lagi tak meningkatkan kualiti ibadah, masih lagi yang bermaksiat. Tu kita beza dengan nabi-nabi dan rasul-rasul dan juga malaikat. Kerana iman mereka sudah tahap tinggi, iman mereka sampai tahap haibah, takut hanya kepada Allah. Iman mereka sampai tahap zauqiyah, dapat merasai sungguh kekuasaan Allah, merasai sungguh kewujudan Allah, bukan setakat i'tiqad, yakin saja. Dapat rasa dah keyakinan itu. Maka cara dia pun berbezalah bila dia sifatkan neraka, bila dia sifatkan Allah Ta'ala. Tu kerana tangis Nabi SAW. Tu sebab kenapa Jibril nangis sekali, sebab Nabi nangis, dia nangis juga. Habibullah, orang yang dikasihi Allah Ta'ala. Gelaran Nabi SAW antaranya Habibullah, kekasih Allah Ta'ala. Kalau Nabi Ibrahim AS Khalilullah, kekasih juga. Tapi Habib dengan Khalil, Habib lagi tinggi. Jadi Nabi SAW lebih tinggi darjat dia daripada Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi Ibrahim AS antara gelarannya yang lain ialah Abul Anbiya, bapa bagi segala Nabi. Walau bagaimanapun Nabi SAW tetap yang paling mulia. Kemudian maka bersabda ia Nabi SAW, "Hei Jibril, engkau ar-ruhul amin." Ar-ruh al-amin. Al-amin tu mana amanah lah. Ar-ruh itu nama gelaran dia. Dalam kitab, dalam surah Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Nak ambil tu ya, kena baca berawal. Nak ambil tengah-tengah mana depan tau. Mujuk pendek ayat tu. Tanazzalul malaikatu warruh. Telah turun malaikat-malaikat dan ruh. Bukan ruh tu bukan. Kan kata malaikat dengan ruh turun di Lailatul Qadar. Habis cerita. Bukan ruh yang turun, ruh tu malaikat Jibril. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam kitab tafsir dia, ar-ruh di situ dengan makna malaikat Jibril, kerana salah satu tugasnya ialah meniup ruh. Bukan setakat menyampaikan wahyu. Sebab tu dipanggil sini ar-ruhul amin. Ar-ruh yang al-amin, yang amanah lah. Makna dia tidak khianat pada Allah Ta'ala. Maka sembah Jibril. Mana?
Maka sabda ia, "Hai Jibril, engkau ar-ruhul amin." Maka sembahnya sembah Jibril. Sembah Jibril ni, sembah ni bukan nak sembah, makna dia jawab balik lah. Macam sembahnya para sahabat, para Nabi, mana itu lafaz yang khusus. Apabila merespon kepada Nabi, dia pakai perkataan sembah, bukan sembah sungguh. Macam Raja Sultan lah, sembah patik harap diampun tu bukan sembah dia. Cara bahasa dia begitu. Beto awak tak panggil saya dah istilah gitu, istilah istana begitu kan. Dia pakai beto, padahal sama je, saya pun beto juga dia panggil. Patik lah, beto lah. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, Jibril berkata, aku takut bahawasanya dibalakan dengan barang yang dibalakan dengan dia, dengan barang tadi oleh Harut dan Marut. Harut dan Marut ni dicerita dalam surah Al-Baqarah, muka surat 16 ayat atas kali, baris ketiga. Ya ada situ dia ayat itu menunjukkan bahawasanya syaitan mengajar manusia ilmu sihir. Disebutkan dalam Quran tu. Mereka mengajar ilmu sihir pada manusia. Jadi Harut dan Marut ni dia mengajar ilmu sihir ke tidak? Jadi ada cerita Israiliyat. Cerita yang mana Israiliyat ni dipanggil kategori Yahudi yang cerita. Bila Israiliyat maka dia tak diterima dan tak ditolak. Kita tak terima 100% dan tak tolak 100%. Tu Israiliyat lah. Jadi Israiliyat ni biasa berlaku dalam kitab-kitab tafsir pun ada banyak kisah-kisah Israiliyat. Sampai ada tesis lah berkaitan dengan Israiliyat lah kitab tafsir. Kisah-kisah Israiliyat. Jadi antara kisah Israiliyat, dia kata antaranya Harut dan Marut ni malaikat yang mengajar ilmu sihir. Malaikat yang mengajar manusia supaya berzina. Itu antara yang diceritakan. Maka dalam kitab Paku Iman dan Simpulan Iman karangan Tuan Guru Haji Cik Ahmad Al-Qadahi rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan cerita tersebut tidak betul. Kerana sifat malaikat itu terbebas dan terpelihara daripada maksiat dan bebas daripada syahwat. Jadi kalau dia mengajar ilmu sihir itu satu maksiat, dan dia kalau mengajar orang lain berzina itu satu maksiat ataupun membabitkan syahwat, maka itu mustahil. Jadi dia kata cerita Harut dan Marut yang berkaitan dengan orang tersebut, Harut dan Marut yang mengajar ilmu sihir, mengajar orang berzina ni tidak betul. Itu Israiliyat. Jadi dia diletakkan dalam bab beriman pada malaikat. Antara kisah tu dia kata itu Israiliyat. Tak betul kerana bercanggah dengan akidah. Akidah yang betulnya malaikat ni terpelihara daripada dosa. Sentiasa buat taat pada Allah, tidak ada syahwat. Jadi macam mana ada kisah malaikat yang mengajar ilmu sihir, yang mengajar manusia supaya bersyahwat? Itu mustahil. Jadi tertolaklah cerita tu. Jadi sebahagian ulama mengatakan Harut dan Marut ini ialah bukan malaikat, manusia. Tapi manusia Harut dan Marut ni soleh macam malaikat, maka dia pun sebut malaikat Harut dan Marut. Padahal dia tu bukan malaikat, orang soleh. Solehnya tu sampai tahap diberikan gelaran malaikat. Setengahnya gitu. Jadi ada kaitan dengan Harut dan Marut yang kalau kata dia tu buat jahat, boleh takdir kata Harut dan Marut tu bukan kategori malaikat lah. Berpura-pura macam malaikat saja. Ada banyak pandangan berkaitan dengan Harut dan Marut. Jadi yang kita ni kata seolah-olah dibalakan Harut dan Marut, seolah-olah Harut dan Marut ni kena seksa. Jadi kita takdir kata Harut dan Marut ni bukan kategori malaikat yang kena seksa. Dia manusia yang memang buat jahat. Maka itulah yang menangiskan daku ya Rasulullah. Disebabkan ada orang yang kena bala antaranya Harut dan Marut, maka sebab itulah malaikat Jibril dia kata aku menangis wahai Rasulullah. Selepas dia mensifatkan neraka, dia tahu siapa penghuninya dan dia merasai sungguh neraka, kedahsyatan neraka itu sendiri, wal'iyadzubillah, maka dia pun menangis. Ada satu cerita menarik berkaitan dengan Tok Dala rahimahullahu ta'ala.
Tok Dala rahimahullahu ta'ala salah seorang daripada murid Pak Da'i Mekah, Syekh Wan Ismail Al-Fatani, pengarang kitab Bakuratul Amani. Masjid ni pun ada baca Bakurah. Pengarang tu lah. Antaranya ialah anak murid dia Tok Dala. Tok Dala ni dikenali sebagai orang yang alim, warak dan abid. Jarang nak jumpa orang alim yang abid, jarang. Abid ni orang kaki ibadat lah. Alim ni orang kaki ilmu gitu ya. Jadi jarang nak jumpa orang alim yang abid, jarang. Biasanya alim dia kurang sikit ibadat sebab banyak sibuk dengan ilmu. Ada yang abid taklah sampai tahap sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ibadat. Biasa orang awam lah gitu. Ni abid alim. Jadi warak dia ni satu hari syarikat Toyota jemput dia pergi majlis dia lah dekat Bangkok tu. Dia orang Thailand lah ni, Tok Dala ni. Tok Dala dekat Dala tu, dia jemput syarikat Toyota ke Bangkok tu untuk buat apa tak tahulah, ada majlis-majlis tu. Jadi dia bagi Tok Dala tu hotel. Bagilah tu hotel dah jemput. Dia orang luar Bangkok lah tu. Pusat dekat Thailand sana tu. Ibu kota lah contohnya kata. Hotel, beri hotel makanan sedap-sedap. Balik ke pondok tu dia menangis 7 hari 7 malam. Tu anak murid tanya, dah berapa menangis ni? Dia kata, Tok Dala kata, aku menangis sebab aku takut aku ni esok di akhirat diharamkan oleh Allah Ta'ala masuk syurga sebab aku dah terima syurga dunia. Apa? Sebab dia pergi Bangkok tu selesa sangat. Selesa apa? Hotel ada, makan sedap. Bukan setakat tu, maksiat berlambak. Orang perempuan bugil banyak. Buka sana sini, tu nikmat syurga sepatutnya. Takut-takut aku diharamkan masuk syurga sebab aku dapat dulu hak yang syurga sepatutnya. Sebab tu dia menangis 7 hari 7 malam. Warak bertahap tu. Bukan dia tengok maksiat pun, dia tahu maksiat tu ada situ, terpapang depan dia. Tengok tak tengok lain cerita lah. Tak tengok pun, cumanya sedih lah dihidangkan sebegitu. Tu 7 hari 7 malam dia menangis. Tu boleh sampai tahap tu, hebat lah. Kita nak boleh sampai tahap tu, so orang bagi hotel makan sedap. Kalau boleh tiap hari boleh. Tu Tok Dala rahimahullahu ta'ala. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, kemudian kata dia apa lagi, maka mewahyu Allah Ta'ala akan keduanya, akan Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala pun beri wahyu. Dia kata, hei Jibril dan hei Muhammad, sonya telah aku sentosakan kedua kamu daripada neraka. Allah Ta'ala pun kata, aku dah selamatkan kamu berdua, Nabi SAW dan malaikat Jibril, daripada neraka. Makna masuk syurga lah nantinya, tak masuk neraka lah. Tu janji Allah Ta'ala. Ni Nabi SAW orang yang confirm masuk syurga. Masih lagi boleh menangis kerana neraka. Sebab apa? Sebab dia mikir umat dia. Dia memang lepas dah. Dia mikir umat dia tu. Umat dia lagu mana, berjuta-juta orang, beribu-ribu tahun selepas dia meninggal, sampai sekarang 1444 dah. Berapa juta umat Nabi SAW lahir. Berapa juta yang akan masuk syurga, berapa juta akan masuk neraka. Jadi Nabi SAW sebelum lagi dia tu wafat, dia dah mikir lama dah waktu menangis tu. Maka dia kata, aku sentosakan, aku selamatkan, dan tetapi jangan meninggalkan kedua kamu daripada menangis kamu. Walaupun aku dah selamatkan daripada neraka, jangan berhenti menangis lah. Maknanya sentiasalah muhasabah diri, ingat neraka tu, menangis. Jadi menangis satu dosa yang kita buat kerana Allah Ta'ala, mudah-mudahan dia akan menjadi satu bukti untuk memadamkan api neraka bila kita nak masuk neraka. Satu titis air mata yang kita buat kerana maksiat, bertaubat pada Allah Ta'ala sehingga mengalir air mata, itu akan dapat menghapuskan
ataupun mengelakkan diri kita daripada masuk neraka. Apa walid ataupun Khalid Al-Walid, tak ingat salah satu tu, dia ada bekas di mata dia tu, ada bekah gini. Bekah tu untuk apa tu? Bekah tu kerana terlalu banyak menangis. Sampai berbekah daripada mata sampai turun ke pipi tu. Tu tempat laluan air mata sampai berbekah. Kita bukan nak suruh buat gitu. Maknanya sahabat ni dia menangis juga, teringat kalau kut tak masuk syurga. Tu orang yang dijamin syurga dah sahabat ni. Kita hak tak apa nak jamin syurga ni, kalau tak apa nak menangis mana tak tahu. Kita ni dalam Quran pun tak sebut masuk syurga, dalam hadis pun tak masuk syurga, ulama pun tak sebut kita masuk syurga. Dah ke mana kita? Hak yang confirm masuk syurga menangis dengan neraka, takut dengan neraka. Takut dengan kiamat. Batu yang dia amal soleh kuat tu, batu dia mengaji, dia faham ilmu kemah tu, dia amal soleh kuat. Sebab dia faham sungguh. Tu kata muallif rahimahullah taala, maka tatkala diturunkan firman Allah taala, wa inna minkum illa wariduha, yakni dan tiada daripada seorang kamu melainkan datang akan dia. Apa akan dia? Yakni neraka. Mana akan ada orang yang masuk neraka, akan ada orang yang masuk syurga. Tak ada orang yang tak ada masuk neraka. Itu dari sudut pemahaman Quran lah. Kalau dari sudut akidahnya, boleh saja. Dari sudut akidah boleh saja neraka tu tak ada orang, boleh Allah masukkan semua dalam neraka, dalam syurga, boleh lah kau. Dari sudut akal, harus pada akal. Cuma berlaku ke tak, tu tak berlaku lah. Sebab dalam Quran sebut dah bahawasanya akan ada orang masuk syurga, akan ada orang masuk neraka. Tapi kalau dalam mengaji kita akidah, dia ada tafsir lah. Asy'ariyah pandangan lain, Maturidiyah pandangan lain. Tu mengaji akidah lain lah pula. Tu lain lah. Nak katanya dari sudut hukum akalnya, ada pandangan yang mengatakan boleh saja Allah Ta'ala masukkan semua orang dalam syurga walaupun kafir sekalipun. Cuma berlaku ke tidak, itu berdasarkan Al-Quran tak berlaku lah. Cuma boleh tak? Boleh. Berlaku tak? Belum tentu. Tu maka masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tempatnya, tempat Rasulullah. Tempat ni kediaman dia lah. Lepas dah bincang dengan Jibril, masuklah rumah tu. Maka tiada keluar ia Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan kerana sembahyang jua. Start daripada Nabi dengar sifat neraka tu, dia masuk rumah tak keluar-keluar. Sebab apa? Sebab sembahyang sokmo. Selepas dengar sifat neraka. Mayang sembahyang berapa rakaat tu wallahu a'lam lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sembahyang tak payah banyak rakaat, tak apa, satu rakaat pun lama dah. Kita duk kira rakaat, duk kira rakaat 100 tu kemah, tapi baca alif lam mim Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu rakaat tu bukannya alif lam mim Allahu akbar, panjanglah tu. Sehingga kan ada nama sahabat tak silapnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika dia tidur rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dia kecil, dia tengok Nabi tahajud, dia ikut sekali belakang. Allahu akbar. Lah kali lama sangat Nabi qiyam, dia pun mufaraqah. Lama lajak macam Ramadan contohlah. Tu imam buat lama sangat ni, mufaraqah. Tu imam ngantuk pun, dia tidur kat biri pun. Kotor ni Nabi SAW dia qiyam lama, sehingga kan orang yang ikut pun terpaksa mufaraqah, lama sangat. Jadi sahabat pun lebih kurang kita juga dari sudut lama tu tak tahan juga. Bukan nak kata orang yang tahan lama ni, dia ni wali, mana sahabat tak biasa gitu. Sahabat tak wali mana? Ada. Sahabat pun ada juga cara dia ibadat tu. Dia berasa lama, dia mufaraqah lah. Macam kita kalau mengaji sifat semayang berjemaah, kalau kita ada keuzuran, tiba-tiba emergency, kena cepat, tiba-tiba tu imam buat lambat, boleh mufaraqah, tak ada masalah. Jangan malu-malu. Kita takut mufaraqah sebab malu. Buat apa ni mufaraqah? Orang sebelah tengok lah. Orang sudah kawan ni sebelah sini tak sah tu imam. Habis cerita.
Tu kena belajar semayang berjemaah tu. Sebab apa boleh mufarakah? Bukan tengok orang mufarakah kita mufarakah sekali. Bukan tak semesti orang mufarakah tak sah mayang tu iman dah. Ada sebab dia lah. Macam tu juga contohnya dia tu semayang dengan kita dah. Contoh semayang isyak 4 rakaat. Dia semayang duduk sah depan. Tiba-tiba tu imam bagi salam, dia naik 1 rakaat. Orang lain salam lah kau. Siapa dia naik dulu 1 rakaat? Bukan sama dengan kita 4 rakaat. Kau tu imam tak cukup. Kalau kita ada macam tu, maknanya dia tak belajar tu. Bapa sebab dia naik tu boleh jadi dia terlupa baca Fatihah tadi, dia naik lah balik. Sebab tak sah 1 rakaat dia. Dia saja, bukan tu imam. Ni kalau orang tak belajar, dia tanya lalu, buat apa tadi naik 1 rakaat lagi? Tadi saya terlupa baca Fatihah. Baru teringat waktu sujud. Tu imam baca sedap sangat sampai terlupa baca Fatihah. Waktu sujud baru teringat aku terlupa baca Fatihah tadi. Jadi dia naiklah 1 rakaat lagi. Jadi kalau orang yang tak faham, dia kata macam tu batal mayang. Batal lalu dia. Tu kena belajar bab mayang jemaah. Dia ada dia punya disiplin ni. Bukan main batal-batal gitu ya. Habis kemudian kata musannif rahimahullah, dia semayang, maka sabda Nabi SAW, ya Aisyah, bawa olehmu kain pakaiku dan selendangku. Selendang ni ridha lah. Kain pakai ni, inilah kain apa nama tu, baju pakaian tu mayang ni. Jadi Nabi SAW antara sunnah dia semayang pakai ridha. Ridha ni jangan kita faham kena beli kat kedai tu yang tebal tu. Dalam musim panas dia pun pakai ridha habis peluh. Dia ridha paling kurang tu, paling kurang. Ridha ni apa dia? Ridha ni dia letak satu benda di bahu. Tu asal ridha. Jadi paling kurang letak tali kasut pun panggil ridha lah. Nak kata gitu lah. Mana letak tali kasut kita pun Allah Akbar ridha tu. Kalau kita kosak ridha lah. Jangan letak kosak letak tali kasut ya. Peluh apa nama tu, musim panas kita pun ambil lah tuala kecil kita bawa tu, kita pun sangkut Allah Akbar. Ridha tu. Tak payah beli kat kedai RM30 tu. Tu kemas sangat tu. Tu pun panggil ridha juga. Habis kemudian maka memakai ia Nabi SAW kedua pakaian dan selendang dia pun pakai. Kemudian keluar lah. Dia keluar. Maka sembah Aisyah. Selepas dia semayang kat rumah, dia pun nak keluar lah. Nak keluar pun dia ambil pakaian dan selendang. Jadi Nabi SAW bukan setakat semayang saja dia pakai ridha. Hatta nak keluar rumah pun dia pakai ridha. Tu. Maka sembah Aisyah. Sembah ni mana bukan sembah sungguh, mana tanyalah kepada dia tanya pada Rasulullah. Dia tanya apa? Kepada mana? Yakni nak ke mana ni? Nak keluar ni dengan pakai selendang apa semua ni, nak pergi mana? Maka sabda Nabi SAW, kepada tempat duduk orang duka cita dan orang hazan. Hazan ni duka cita jugalah. Hazan tu bahasa Arab. Hazan tu sedih. Duka cita pun sedih juga. Dia kata nak pergi tempat tu. Maka keluar ia Nabi SAW ke Baqi' Al-Gharqad. Di Baqi' Al-Gharqad, tempat orang mati. Tu tempat orang sedih tu. Maka sembah Aisyah pun tanya, adakah aku khabarkan seorang dengan tempat kamu? Aisyah pun jawab, kata kalau orang tanya kamu ni ada mana, aku nak kena jawab ke? Kamu ni ada Baqi' Al-Gharqad ni. Maka sabda Nabi SAW, bahkan sebut je lah. Kalau orang tanya, sebut saja aku ada sini. Habis dialog tu. Kemudian maka jatuh pada hati Fatimah sesuatu. Jatuh ni bukan berdemok lah hati, bukan. Dia mari terlintah. Tu jatuh tu. Mana terlintah di hati Fatimah, selepas itu terlintah. Terlintah suatu benda lah. Apa dia? Maka berkata ia Fatimah, hei Ali ni suami dia lah, Sayyidina Ali, aku hendak pergi kepada bapakku, maka bahawasa aku tiada dapat aku tidur, kerana aku tiada melihat akan dia akan bapakku masa 3 hari. 3 hari dah tak jumpa. Jadi tiba-tiba terdetiklah hati nak pergi jumpa pak dia. 3 hari tidak jumpa. Ini menunjukkan kalau nak jumpa pak dia, minta izin suami.
Dia kata tu, Ali, bukan main keluar gitu ya. Jadi dalam perbahasan fiqh kita, adakah boleh seorang isteri melawat dan menziarahi mak bapak dia sendiri tanpa izin suami? Hukum dia tidak boleh. Hukum dia haram keluar kalau tidak ada izin. Isteri yang nak menjenguk atau menziarahi ibu bapaknya itu tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Tapi kalau mak bapak dia sakit, kalau mak bapak dia sakit, berlaku khilaf ulama, adakah boleh dia keluar rumah untuk ziarah mak pak dia yang sakit walaupun suami tidak izin ataupun bagaimana? Tu khilaf. Ada yang mengatakan boleh keluar tanpa izin, bukan keluar tanpa izin, boleh keluar walaupun tidak diizinkan, kerana kalau dia tak pergi bapak dia yang sakit tadi tu boleh menyebabkan memutuskan silaturahim antara keluarga. Maka memutuskan silaturahim satu maksiat. Jadi kalau suami membiarkan seorang isteri dia buat maksiat, itu tidak boleh, maka boleh langgar. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua kata tetap tak boleh juga. Cumanya suami kalau tak bagi, tu tidak dianjurkan syarak. Mana bagi je lah. Awak kedekut sangat. Kecuali kalau bahaya, tu lain lah. Nak pergi rumah mak pak sakit kat mana? Dekat Kedah. Jauh ya. Dari Terengganu pergi ke Kedah. Jauh sangat tu, nak pergi seorang-seorang jangan lah. Pergi esok je lah. Tak apa. Tak boleh lagi luar tu bahaya. Darurat. Takut sendirian. Kena apa-apa tu susah juga. Gila esok. Apa? Tu hukum serba sedikit berkaitan dengan keluar rumah tanpa keluar rumah dengan izin suami walaupun nak jenguk pak sendiri. Tu. Ni contoh dia minta izin pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk jenguk bapa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, maka pergi ia Fatimah, maka keluarlah Sayyidina Ali mengiringi keluar Fatimah. Ikut sekali. Sayyidina Ali karramallahu wajhah keluar bersama Fatimah, keluar jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bertanya ia Fatimah akan Aisyah. Aisyah lah mak tiri dia. Fatimah ni hasil daripada Sayyidatina Khadijah. Aisyah ni isteri ketiga Nabi SAW. Maka dia pun tanyalah mak tiri dia tu, mana dia Nabi SAW ni? Di mana ia Nabi? Maka kata Aisyah bakit. Di bakit. Maka pergilah ia Fatimah kepadanya kepada bakit. Maka mendapati akan Nabi SAW sujud dan mendoa akan Allah Ta'ala. Masih lagi semayang. Hak sujud ni bukan sujud saja, sujud semayang lah. Dalam Quran sebut wasjudu tu bukan makna sujud saja. Dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi Al-Iqna', hukum sujud semata-mata ialah haram, bid'ah. Bid'ah lagi pula haram. Saja-saja sujud. Tak boleh, dia semayang. Yang sujud saja ni dua saja. Sujud syukur, sujud tilawah tu je. Hal lain pula tu haram. Kalau boleh ke habis tak ada kerja lek-lek itu pergi sujud saja. Habis kita tu tu bid'ah lagi pula haram. Ia mesti ada sebab kenapa sujud. Tu. Tak boleh sujud semata-mata. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, maka tatkala mendengar ia Nabi akan dia tu akan suara Ali itulah. Maka Nabi bila dengar mengangkatkan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habislah mayang tu. Habislah sujud tu, dia pun angkat kepala, tengoklah siapa yang mari. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, pergi olehmu bawakan dengan dua anak bagi anakku, iaitu Hasan dan Husain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, gilah balik bawa mari cucu aku Hasan Husain sekali. Jangan kamu dua ya, bawa mari sekali Hasan dan Husain. Maka pergi ia Ali boleh, Fatimah boleh. Maka berkata Fatimah, adalah keduanya Hasan dan Husain. Tidur keduanya Hasan dan Husain. Maka menjagakan keduanya Hasan dan Husain. Tengah-tengah tidur tu dia pergi jaga. Ni waktu malam ni.
Sebab apa? Sebab Nabi SAW perintah suruh mari. Jadi pun dia kejut lah Hasan Husain tu mari sekali dengan si Fatimah dengan Sayyidina Ali untuk jumpa Nabi SAW. Maka kata muallif rahimahullahu taala, dan mendatang ia Fatimah akan keduanya Hasan Husain. Mendatang ni mana? Bawa mari ya. Dia bawa mari jumpa Nabi SAW. Betul? Kepada Nabi alaihi salam. Jadi alaihi salam ni kalau ikutkan ialah sirah ataupun ungkapan untuk Nabi selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad ni dia ada special dia punya sirah doa dia, iaitu sallallahu alaihi wasallam. Kalau selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru digunakan alaihi salam, termasuklah Jibril ataupun malaikat-malaikat. Dia guna juga alaihi salam. Okey. Maka bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka itu Hasan Husain. Dia sabda apa? Tolonglah oleh kamu akan daku pada malam ini. Nabi SAW tok dah minta tolong ke cucu. Tolong apa tu? Maka berkata mereka itu Hasan Husain, apa kami perbuat? Kami nak tolong apa ni? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah air sembahyang dan sembahyang kamu, kemudian hantarkan kepala kamu di atas bumi dan kata oleh kamu, hei Tuhanku, kasihani olehmu akan bapa kami Muhammad. Nabi SAW tarah Nabi dah, dia minta cucu dia supaya mendoakan dia. Kita pun boleh buat gitu. Minta anak kita ke cucu kita tak tunggu mati lah ni. Hidup boleh ke? Pergi semayang sunat lah, tolong doa kita sekali gitu. Pesan ke anak ke cucu ke cicit ke, ikutlah ada berapa cicit memuyut. Minta suruh dia mayang, dia doa. Apatah lagi kalau dia ni masih budak kecil. Sebab budak kecil ni tak ada dosa. Doa dia mustajab walaupun dia hurai-hurai gitu ya. Dia doa gitu-gitu, benda-benda gitu ya. Tapi dia lagi mustajab pada kita. Sebab kita ni dosa banyak dah. Dosa pahala tu tak tahu banyak mana. Banyak dosa ke banyak pahala kita pun tak tahu. Dia ni pahala boleh ada sebab dia buat ibadat, tapi dosa tak dikira lagi. Budak-budak yang mumayyiz, sembahyang yang dia buat, puasa yang dia buat dapat pahala. Kalau dosa yang dia buat tak dapat dosa lagi sebab dia belum baligh. Itu kelebihan dia. Jadi minta doa ke demo ni. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, betul? Kemudian hantar betul? Maka perbuatlah mereka itu Hasan dan Husain. Depa pun buat, ambil air sembahyang, ambil wuduk sembahyang, doa sedemikian. Maka turunlah Jibril alaihi salam dan sembah ia Jibril. Jibril pun kata, ya Muhammad, tatkala menghantar mereka itu Hasan Husain akan kepala mereka itu Hasan Husain atas bumi, dan kata mereka itu Hasan Husain, hei Tuhan kami, hingga akhirnya itu hak tadi itulah, hei Tuhan kami, hei Tuhan kami, kasihanilah olehmu akan bapa kami Muhammad. Itulah doa tu hingga akhirnya tu. Nabi nak khabar kata tatkala mereka doa gitu, sujudlah segala malaikat 7 petala langit dan menangis mereka itu para malaikat. Ketika Hasan dan Husain berdoa begitu, sembahyang, ambil sembahyang, doa gitu, semua malaikat sujud. 7 petala langit lah. Tempat malaikat ni asal langit. Kalau di bumi tempat duduk jin dan malaikat, jin dan manusia. Cuma malaikat turun di bumi ni ada benda lah. Antaranya ialah menurunkan hujan, beri rezeki, cabut nyawa. Tu lah sekadar hajat dan tugas yang dia perlu buat atas muka bumi, dia turun atas muka bumi. Asalnya dia duduk di langit tu. Tu. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, maka firman Allah taala, ya Muhammad, apa sesuatu yang engkau kehendaki. Allah taala pun kata, apa yang kamu nak wahai Muhammad? Sembah ia Muhammad Nabi SAW, aku berkehendak bahawa aku ketahui apa yang engkau hendak perbuatkan serta umatku di dalam neraka. Jadi dia masih lagi ingat tentang umat dia. Sebab tadi Allah Ta'ala kata malaikat Jibril dengan Nabi SAW lepas dah daripada neraka.
Dia sembahyang ni dia takut ke umat dia masuk neraka. Sebab tu dia tanya Tuhan, nanti kamu buat apa dekat umatku ni yang masuk neraka ni? Tu. Maka firman Allah Ta'ala, aku lakukan serta mereka itu umat Muhammad seumpama aku lakukan serta Khalilku ni kekasihku. Siapa? Ibrahim. Ibrahim tu dikenali sebagai Khalilullah. Kalau Nabi SAW digelari sebagai Habibullah. Maka firman Allah Ta'ala, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dia kata, umat kamu ni wahai Muhammad, aku nanti buat macam Nabi Ibrahim, yang seperti mana aku firman ni. Mana? Inilah dia tak terjemah. Mana? Ya naru, wahai api, kuni, jadilah engkau wahai api, bardan, sejuk, salaman, yang sejahtera atas Nabi Ibrahim. Dah nanti kita masuk neraka sejuk belaka ke? Bukan. Bukannya umat Nabi yang fasik ni masuk neraka sejuk belaka. Nak katanya tahap sakitnya neraka orang fasik umat Nabi berbanding orang kafir ni. Umat Nabi yang fasik ni biasa-biasa lagi banding hak kafir lagi teruk. Tak teruk pun sakit juga orang fasik ni pun. Bukan makna dia tu relax dalam neraka. Nak katanya mereka ni nak banding dengan orang kafir, mereka ni lebih sejuk sikit neraka dia. Sebab dia neraka jahanam duduk atas sekali. Neraka ada 7, neraka jahanam duduk atas sekali. Yang 6 lapis ke bawah tu semua kafir belaka. Tapi sejuk tu bukan sejuk relax itu, bukan. Kena sakit lah juga. Kemudian firman Allah Ta'ala, thumma nunjil ladhina attaqaw wa nadhara adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami lepaskan segala mereka yang takut mereka itu, dan kami jatuhkan segala orang yang zalimin, orang yang zalim di dalam neraka. Rebah mereka itu, orang zalim, atas dua lututnya dua lutut orang zalim. Ni mana Allah Ta'ala campak orang neraka ke dalam neraka ni. Dan neraka itu kelam mana gelap, dan panas, dan nur. Ada 3, kelam, panas, nur. Maka kelam itu bagi segala munafikin, orang-orang munafik, gelap gelimat. Dan panas itu bagi segala kafirin, panah menggelegak. Dan nur, cahaya itu bagi segala mukminin. Dengan makna antara 3 kategori ni, munafik, kafir dan orang Islam yang masuk neraka, yang selamat ataupun yang kurang sikit berbanding hak lainnya ialah orang mukmin lah. Siksaannya tu kurang sikit. Tapi sakit lah juga. Bukan nak kata kita kena masuk neraka pun tak apa. Lepas tu dia doa, Rabbana thabbit qulubana ala dinika, wahai Tuhan kami, tetapkanlah hati-hati kami ke atas agama kamu, supaya kita ni tak kafir. Wal muslimin, dan segala orang Islam ajma'in seluruhnya. Amin. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.